Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita sambung semula dengan tajuk kita iaitu Qada dan Qadar, bahagian 4. Okey, hari itu kita sudah mempelajari perkara yang berkaitan dengan Qada dan Qadar. Hari itu kita dah cover usaha, berdoa, tawakal. Hari ini kita sambung pula dengan baik dan buruk serta redha. Jom sama-sama baca dengan Ustazah. Okey, kebaikan. Umat Islam hendaklah sentiasa melakukan kebaikan. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan diberi ganjaran oleh Allah. Tengok kartun tu. Dia tengah buat apa? Tengah tolong orang dalam kesusahan. Okey. Orang yang baik pasti akan disukai oleh Allah, keluarga, jiran, rakan-rakan dan masyarakat. Kalau kita baik, pasti kawan-kawan kita suka, mak ayah kita suka, cikgu pun suka. Allah menjanjikan syurga kepada umat Islam yang melakukan amalan ibadah dengan ikhlas. Kita mestilah selalu solat pada waktunya, selalu ngaji, supaya kita boleh masuk syurga. Okey, contoh kebaikan yang boleh kita amalkan, iaitu memberi kucing makan. Kalau tengok kucing lapar, kita mestilah bagi makan. Kalau tak bagi makan, kesian kat dia kan. Kurus je. Nanti dia miau. Sebab dia lah lapar. Okey, solat. Kita mestilah sentiasa solat 5 waktu sehari semalam. Pada waktunya. Kita juga mestilah belajar bersungguh-sungguh supaya mencapai kejayaan. Cuba tengok. Dia study tu. Tapi boleh ke duduk atas buku tu? Okey, keburukan pula. Setiap kejahatan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan juga dan dosa. Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada orang yang melakukan dosa. Neraka adalah tempat yang telah Allah janjikan kepada mereka yang berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, biasalah kita ni manusia, takkan lari daripada membuat dosa. Jadi kalau kita sedar kita dah buat dosa, kita mestilah bertaubat dan berjanji dengan diri sendiri supaya kita tidak akan melakukan lagi, tak akan ulang lagi. Okey, dekat neraka ada api lah, kan? Okey, surah Al-Zalzalah ayat 8. Maksudnya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Okey, zarah ni sesuatu benda yang kita tak boleh tengok. Dia sangat kecil. Sebab tu kita tak dapat nak tengok. Maksudnya, kalau kita berbuat sesuatu kejahatan, walaupun orang tak nampak sekalipun kejahatan kita, walaupun kejahatan kita itu kecil je, tetapi tetap malaikat catat. Jadi kita mesti halang diri kita daripada membuat kejahatan. Okey, contohnya. Contoh keburukan, membuang sampah di dalam meja. Ni, Ustazah nak marah ni. Okey, kalau sampah jangan ditinggalkan dalam meja. Ni meja kat kelas kita lah ni. Ustazah tangkap. Dah berkulat-kulat. Sampai Ustazah kena bersihkan. Jangan tinggalkan makanan dalam meja. Busuk kelas nanti. Hari tu Ustazah kemas kelas tu, busuk satu kelas tu sebab makanan dah berkulat. Kalau waktu COVID ni, makanan mestilah kita, bekas makanan tu kita bawa balik dan buang dekat rumah. Ataupun kalau sekolah sediakan tong sampah, bolehlah buang dalam tong sampah. Jangan biarkan dalam meja. Siapa buat ni nanti Ustazah congkir mata dia. Boleh ke congkir mata? Darah nanti kan? Jangan buat tau. Okey, seterusnya menconteng dinding dan
meja sekolah. Ni pun sama, tak boleh. Kalau kita conteng nanti meja tak cantik lah. Nanti tahun depan adik-adik kamu nak guna meja, tengok buruknya meja dia. Kesian dia kan. Jadi kita kena sentiasa jaga kita punya kelas, kita punya meja, supaya sentiasa bersih dan kemas, cantik. Okey, seterusnya, reda. Akhir sekali dah. Setiap qada dan qada yang berlaku harus diterima dengan reda. Kita tidak boleh berputus asa dengan ketentuan Allah. Contohnya, Ibu Ali meninggal dunia kerana aksiden kemalangan jalan raya. Ibu Ali ni kena langgar dengan abu contohnya. Jadi kematian Ibu Ali mestilah Ali terima dengan reda. Tetapi janganlah reda begitu saja. Abu macam mana? Takkan nak biar je Abu kan? Abu kan yang langgar Ibu Ali. Abu mestilah kita report polis bagi tahu Abu yang langgar Mak Ali. Tak bolehlah biarkan. Bukanlah reda ni, bukanlah biar je lah nak buat macam mana kan. Reda je lah. Tu salah. Salah ya. Bukan macam tu. Okey, seterusnya dalam pelajaran kita kata reda je lah, tak payah study pun, apa-apa pun putusan reda je lah. Itu pun salah. Kita mesti berusaha dahulu, lepas tu bertawakal, kita berdoa, apa pun putusannya barulah kita reda. Tapi kalau putusan tu rendah, kita mestilah usaha semula. Macam tu. Bukanlah kita macam biar je lah. Tak boleh ya. Kita mesti sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Pak tu dapat A+. Okey, soalan hari ini. Senang je. Apakah 3 kebaikan yang telah kamu lakukan pada hari ini? Apa yang awak dah lakukan pada hari ini? Apa perkara baik yang telah kamu lakukan pada hari ini? Contohnya, solat pada awal waktu, ataupun membuat kerja sekolah, ataupun menolong ibu basuh pinggan. Apa-apa sahaja yang perkara yang baik, ataupun memberi makan kucing. Apa-apa je lah, janji perkara yang baik. Soalan kedua, jika kita melakukan dosa, apakah yang kita perlu lakukan? Contohnya, apa? Contohnya kalau kita buat salah dengan Ali, kita kena tak maaf. Tetapi kalau kita buat salah dengan Allah, contohnya lambat solat, kita nak buat macam mana? Kita mestilah bertaubat. Ustazah dah bagi dah jawapan ni. Kamu reka sendiri macam mana nak buat ya. Boleh? Senang je kan? Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran.